Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saripun untuk berita Bonituri TV malam ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Dewan Rakyat boleh mengambil contoh sidang Dewan Undangan Negeri Sabah yang berjadi dilangsungkan selama 3 hari. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata sidang Dewan Undangan Negeri Sabah yang berjaya dilangsungkan selama 3 hari dengan mengambil langkah pencegahan wabak COVID-19 sepatutnya menjadi contoh untuk Dewan Rakyat turut bersidang seperti biasa. Bagaimanapun kuasa politik mendahului segala-galanya apabila wabak COVID-19 dijadikan alasan untuk Dewan Rakyat yang bersidang hari ini hanya untuk mendengar tita diraja tanpa ada perbahasan. Tegas beliau, Dewan Rakyat sepatutnya menjadi gedung untuk berbahas, tetapi disebabkan tiada perbahasan, maka institusi demokrasi itu kini boleh digelar sebagai gedung bisu. Kami tidak dapat terima alasan kononnya kerana pandemik ini kita cuma boleh bersidang selama 2 jam saja. Sedangkan di Sabah 3 hari mesyuarat. Lepas itu berapa banyak yang dapat sakit. Tetapi di Kuala Lumpur ini barangkali angin ni penuh dengan COVID lah. Sebab itu tak berani. Kalau kita bercakap dia keluar daripada mulut. Jadi tak bercakap keluar baguslah. Jadi lain kali kita boleh kata parlimen ni bukan parlimen berkena gedung cakap. Ini gedung bisu. Tak boleh cakap. That will spell the end of democracy, where we cannot speak as representatives of the people. Tun Mahathir berkata demikian dalam sidang akbar pimpinan Pakatan Harapan di Kuala Lumpur petang tadi. Terdahulu hari ini sidang Dewan Rakyat berjalan lancar namun mencipta sejarah apabila hanya untuk mendengar tita diraja tanpa ada sebarang perbahasan. Sidang tanpa perbahasan itu dibuat selepas Dewan Rakyat menerima usul dikemukakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan alasan mencegah penularan wabak COVID-19. Pada 16, 20 dan 21 April lalu, Dun Sabah berjaya mengadakan persidangan selama 3 hari dengan mengamalkan langkah pencegahan ketat termasuk menghadkan jumlah individu kepada 50 orang serta penjarakan sosial. Tun Dr. Mahathir berkata langkah pencegahan yang dilakukan di Dewan Rakyat hari ini juga cukup baik yang menggambarkan sidang parlimen selama 8 hari sepatutnya boleh dilaksanakan jika kerajaan mahu meneruskannya. Kerana aturan pada hari ini menunjukkan bahawa walaupun ada pandemik COVID, tetapi kita boleh adakan satu mesyuarat dengan cukup tertib. Kita masuk, kita diperiksa, ambil temperature, basuh tangan 2 kali kena basuh tangan sebelum masuk dewan. Dan kita masuk dalam dewan, kita duduk jauh daripada masing-masing, at least one chair away, more than a meter. Cukup tertib jalan. Dan saya fikir kalau lepas ini ada jangkitan COVID itu bukanlah kerana tidak ada usaha. Dan saya berpendapat bahawa kalaupun mesyuarat pada hari ini diteruskan sampai petang supaya kita dapatlah dalam parlimen ni. Parlimen adalah gedung cakap, tetapi gedung cakap yang tak boleh cakap, dia tak jadi gedung cakap lagi. Semua penerbangan sewa khas untuk membawa pulang hampir 7,000 pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT ke Sabah sebelum Hari Raya Aidilfitri terpaksa dijadualkan semula bagi mengelakkan kesesakan di pusat-pusat kuarantin. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, pelajar IPT yang baru pulang ke Sabah perlu menjalani kuarantin di pusat kuarantin sehingga keputusan ujian makmal COVID-19 mereka diperolehi.
Prosedur itu perlu dilakukan kerana pergerakan balik kampung pelajar tanpa disaring membawa risiko penularan jangkitan COVID-19 ke kampung halaman, katanya dalam satu kenyataan semalam. Sejak 1 Mei lalu, sejumlah 17,626 orang termasuk pelajar IPT pulang ke Sabah melalui pintu-pintu masuk utama negeri Sabah. Menurutnya, sehingga 16 Mei, seramai 7,422 orang sedang menjalani perintah home quarantine dan seramai 2,331 orang sedang menjalani kuarantin di 42 buah pusat kuarantin di seluruh negeri Sabah. Setakat semalam, kluster IPT Sabah mencatatkan 5 kes positif termasuk 2 kes melibatkan pelajar yang baru pulang ke Sabah. Sehingga semalam, 331 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah termasuk 27 kes aktif serta 299 kes yang telah pulih. 5 kematian dicatatkan di Sabah setakat ini iaitu 3 kes di Kota Kinabalu dan 1 kes masing-masing di Tawau dan Tambunan. Disandarkan 2 restoran diarahkan tutup akibat gagal mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan Kementerian Kesihatan berkenaan penjarakan sosial dan permit beroperasi. 2 premis itu antara 497 premis yang diperiksa melalui operasi bersepadu Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan oleh Unit Inspektorat dan Perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Penerbangan sewa khas untuk membawa pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT di Semenanjung Malaysia pulang ke Sabah hanya ditunda sementara dan bukannya dibatalkan. Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata penerbangan sewa khas melibatkan 6,796 orang pelajar itu terpaksa ditangguhkan sementara. Ia bagi membolehkan penempatan pelajar di pusat-pusat kuarantin dapat dilakukan dengan lebih terancang sehingga keputusan ujian swab COVID-19 mereka diperolehi. Katanya sekiranya keputusan adalah negatif, baki tempoh kuarantin akan dijalankan di rumah masing-masing tertakluk kepada kesesuaian infrastruktur rumah dengan mengambil kira faktor kesesakan dan risiko jangkitan kepada penghuni yang lain. Beliau dalam satu kenyataan semalam berkata, prosedur operasi standard SOP ini diwajibkan ekoran terdapatnya kes pelajar sebuah IPT yang dibenarkan pulang untuk menjalani kuarantin di rumah telah disahkan positif COVID-19. Keadaan ini mengakibatkan keluarga pelajar itu turut ditempatkan di pusat kuarantin. Kesesakan di pusat-pusat kuarantin yang disediakan oleh kerajaan tidak dapat menampung jumlah pelajar dan orang awam yang sangat ramai dalam satu-satu masa. Kerajaan negeri berusaha untuk mengelak daripada menempatkan pelajar di tempat yang tidak selesa. Tegasnya, Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri amat memahami perasaan pelajar dan prihatin dengan hasrat pelajar yang ingin pulang ke kampung masing-masing, lebih-lebih lagi pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Kaamatan. Namun disebabkan kekangan yang berlaku, maka penerbangan terpaksa ditunda sementara jelasnya. Datuk Dr. Yusof berkata memandangkan masa agak suntuk dan sekiranya perjalanan diteruskan, besar kemungkinan pelajar akan menyambut lebaran di pusat kuarantin. Katanya adalah lebih baik pelajar merayakan Aidilfitri bersama rakan-rakan di kampus dalam keadaan yang lebih selesa. Pelajar turut dinasihatkan agar terus kekal berada di kampus masing-masing bagi mengelakkan masalah untuk kembali ke kampus nanti sekiranya kuliah dijangka bermula dalam tempoh terdekat. Semua pemilik premis perniagaan dan jabatan kerajaan yang beroperasi boleh menggunakan aplikasi Sabah Trace yang diperkenalkan Kerajaan Sabah bagi menyimpan maklumat setiap pelanggan seperti nama, nombor telefon dan suhu badan ketika berurusan. Aplikasi tersebut merupakan inovasi yang diperkenalkan bagi memastikan penyimpanan maklumat pelanggan termasuk suhu badan selamat dalam usaha memerangi penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, aplikasi tersebut menggunakan sistem kod QR yang boleh diimbas menggunakan telefon bimbit oleh pelanggan sebelum mengisi maklumat diperlukan. Untuk menggunakan aplikasi Sabah Trace, pengguna hanya perlu mendaftar di laman web disediakan untuk mendapatkan QR ID entry dan seterusnya mencetak QR code untuk dipamerkan di ruang pintu masuk utama premis masing-masing. Para pekerja dan pengunjung hanya perlu menggunakan aplikasi QR Code Reader bagi membolehkan imbasan ke atas QR Code premis dan seterusnya mendaftarkan nama dan nombor telefon ke dalam sistem.
Polis menahan 14 individu termasuk 4 wanita dan merampas 1,400.99 gram ganja dan 698.51 gram syabu bernilai RM107,200 dalam 2 kes berasingan di sekitar Kota Kinabalu. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jas berkata, dalam kes pertama, Jabatan Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah dan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu menahan 13 individu termasuk 4 wanita berusia antara 18 dan 27 tahun dalam 4 serbuan berasingan pada 15 Mei lepas. Berlaku pada 15 bulan 5. Ya. Ia melibatkan tangkapan dan rampasan dadah jenis ganja seberat 1,400.99 gram. Saya ulang, ganja 1,400.99 gram dan syabu seberat 600.51 gram. Kes ini kita siasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan juga Seksyen 39A bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam kes ini, keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM92,500. Kesemua siri serbuan berkenaan dilakukan ekoran tertangkapnya 3 lelaki yang menaiki sebuah kenderaan di hadapan pos laju Taman Perindustrian Kota Kinabalu Timur, Sepanggar, 9.15 pagi Jumaat lepas. Hasil pemeriksaan terhadap seorang lelaki yang berada di luar kenderaan berkenaan menemui 578.07 gram ganja dalam bungkusan plastik yang dipercayai baru sampai dari Semenanjung. Hasil pemeriksaan lanjut di dalam kenderaan berkenaan kemudiannya menemui 548.22 gram ganja yang juga dipercayai baru tiba dari Semenanjung melalui kiriman pos laju. Siasatan lanjut terhadap suspek berkenaan telah membawa kepada 3 lagi serbuan pada hari yang sama di 3 rumah berasingan di sekitar Kota Kinabalu dan menahan 10 lagi individu bersama rampasan dadah yang ditemui di rumah berkenaan. Manakala dalam kes kedua, seorang lelaki warga asing ditahan bersama 98 gram syabu bernilai RM14,700 dalam serbuan di sebuah rumah di Jalan Sulaman, Menggatal semalam. Kesemua suspek berkenaan ditahan reman 7 hari sehingga 22 Mei ini dan kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 39B/2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas mengesahkan penahanan Ketua Wirawarisan Bahagian Kota Belud yang dipercayai terlibat dalam aktiviti penagihan dadah berhampiran kem Paradise Kota Belud pada jam 9.48 malam Sabtu lalu. Katanya selain positif dadah, polis turut menemukan 0.11 gram syabu yang dianggarkan bernilai RM50 di dalam kenderaan suspek. Siasatan lanjut masih dijalankan mengikut Seksyen 12/2 dan Seksyen 15/1/A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kata satu lelaki, semasa kita tangkap, kita jumpa dadah seberat 0.11 gram bercakap syabu yang kalau yang anggaran dia RM50 lah masa ditangkap di dalam kenderaan. Wirawarisan Sabah menegaskan tiada mana-mana individu atau pemimpin parti itu yang kebal daripada tindakan undang-undang jika didapati melakukan apa-apa kesalahan jenayah. Timbalan Ketuanya Muhammad Ismail Ayub berkata, berikutan itu Wirawarisan Sabah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis untuk menyiasat Ketua Wirawarisan Kota Belud yang ditahan semalam dipercayai berkaitan penyalahgunaan dadah. Muhammad Ismail berkata penahanan tersebut tiada kaitan dengan parti, namun atas dasar kawan, beliau akan membantu termasuk keperluan khidmat guaman. Semalam pemimpin berkenaan dikatakan ditahan berhampiran kem Paradise Kota Belud ketika sedang hayal. Muhammad Ismail berkata sama ada suspek bersalah atau tidak, Wirawarisan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis manakala Majlis Tertinggi Parti akan membincangkan soal kedudukannya selepas ini.
Sementara itu, Jawatan Kuasa Pemimpin Bahagian Warisan Kota Blud dalam kenyataan berasingan berkata, parti itu akan bekerjasama penuh dengan polis terutama memerangi aktiviti penyalahgunaan dada. Menurut kenyataan itu, Warisan Bahagian Kota Blud amat bersimpati dengan keluarga suspek terutama anak-anaknya yang masih kecil. Tentera Darat Malaysia terus meningkatkan pemantauan di semua sempadan negeri Sabah dalam usaha memastikan ia tidak dibolosi anasir luar. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi berkata, Malaysia telah menubuhkan pasukan petugas kebangsaan bagi menentukan perairan serta daratan negara tidak mudah dibolosi, khususnya di lorong tikus. Katanya kebanyakan lorong tikus ini sudah lama wujud, bagaimanapun Panglima Medan Timur telah diarah mengkaji serta memperketat kawalan di semua kawalan dikenal pasti. Tentera Darat sudah mengatur gerak antara 80 hingga 150 anggota menerusi ops kerangka bagi meningkatkan pemantauan. Jeneral Tan Sri Ahmad Hasbullah berkata demikian selepas lawatan ke kawasan pengoperasian penguatkuasaan PKPB Division ke-5 Infanteri di Kota Kinabalu semalam. Turut hadir Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Dato' Zamros Muhammad Zain, Panglima 5 Division, Major General Dato' Muhammad Hafizuddin Jantan dan Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Zaini Jas. Saudara, tanpa langkah permulaan, anda tidak akan menempuh kejayaan dan keuntungan. Sabinus Saribun, BTTV.